kes Nik Elin Part 4. Contoh spesifik daripada kes Nik Elin dan apa yang PAS dah buat semasa dalam kerajaan. Dalam video Part 3, saya ada berikan 3 contoh dan ramai yang kata contoh tersebut tak ada kaitan pun dengan kes Nik Elin ni. Kalau anda dengar bukan untuk mencari salah, anda akan perasan 3 contoh tu diberi bertujuan untuk menjelaskan kepada umum ataupun kepada orang awam kenapa ramai nak mempertahankan syariah. Jawapannya adalah kerana tafsiran terhadap jenayah berbeza pada syariah dan sivil yang menyebabkan pertimbangan hukum berbeza. Itu belum lagi kita bincang tentang beza pembuktian dan saksi antara sivil dan syariah. Ada orang minta spesifik kes Nik Elin ni sampai tahap mencabar saya untuk berbuat demikian. Baiklah, ini satu contoh spesifik. Salah satu seksyen yang dicabar oleh Nik Elin adalah seksyen 37 berkenaan berjudi. Dia ada A dan B. Seksyen 37A adalah menjadi kesalahan di bawahnya untuk Muslim berjudi ataupun berada di tempat berjudi. Dan B menganjurkan atau membenarkan aktiviti perjudian berlaku di tempatnya. Nik Elin pada asalnya mencabar validiti A dan B untuk seksyen 37 ni. Kemudian dia tarik balik A. Yang terus dicabar adalah B, iaitu penganjuran aktiviti perjudian. Apa keputusan mahkamah? Mahkamah memutuskan peruntukan B tentang penganjuran aktiviti perjudian adalah tidak sah. Dan apa alasan mahkamah? Kaedah yang digunakan Mahkamah Persekutuan untuk kes ni adalah dengan melihat adakah peruntukan yang dicabar ni ada perkara subjek ataupun piece and substance dalam senarai persekutuan. Bukan dengan cara melihat pertindihan undang-undang seperti yang ramai duk canang sekarang ni. Seksyen 37(1)B yang dicabar ni adalah tentang orang Islam menganjurkan perjudian. Bila kita tengok senarai persekutuan, ia menyentuh perkara subjek ataupun substance betting. Kerana itu mahkamah putuskan seksyen ini tidak sah. Apa implikasinya? Betul ke kita tak perlu risau? Sebab masih ada undang-undang yang sama dalam sivil untuk umat Islam. Kita lihat Betting Act dalam sivil. Ia melarang sesuatu tempat menjadi tempat berjudi dan adalah menjadi satu kesalahan menerima wang perjudian. Tapi ada pengecualian. Larangan ini tidak terpakai kepada Racing Totalizer Board Act 1961 RTBA. Contoh seperti judi di genting, Magnum dan Sport Toto. Di bawah RTBA yang dikecualikan ni, sesiapa saja, tak kira Muslim ataupun bukan Muslim, boleh menjalankan skim agensi perjudian, Totalizer, selagi mana ia diluluskan oleh kerajaan. Maksudnya selagi dapat lesen lah. Tiada sekatan dalam undang-undang untuk Muslim menjadi ejen mahupun operator. Kalau anda katakan, masukkan je lah pengecualian untuk Muslim. Jawapannya tak boleh. Kerana ia bakal dicabar sebagai discriminatory dan tidak berperlembagaan. Kalau ingat balik video lepas, untuk undang-undang sivil, Parlimen tidak boleh buat undang-undang secara diskriminatif. Undang-undang yang dibuat mestilah terpakai kepada semua bangsa dan agama. Jadi, implikasi daripada kes Nik Elin ni adalah Muslim boleh menjadi pemilik kelab lumba kuda, menganjur perjudian ataupun boleh menjadi ejen kepada mana-mana skim perjudian asalkan ianya diluluskan oleh kerajaan. Begitulah implikasinya kalau kita dengar cerita ni sampai habis dan tahu tentang kewujudan pengecualian ni. Sebelum kes Iki Putra dan kes Nik Elin, negeri ada kuasa untuk menggubal undang-undang menghalang Muslim terlibat dalam penganjuran perjudian. Tapi keputusan Nik Elin ni menyebabkan Muslim boleh menganjurkan perjudian dan tiada siapa lagi boleh menghalang. Dan kerana itu, perlembagaan perlu dipinda. Bukan salah hakim juga kerana hakim menafsirkan apa yang sudah ada. Sebab dalam perkara jenayah, perlembagaan kita hanya menyebut tentang jenayah dalam skop syariah ni secara umum. Ianya tidak disebut secara jelas ataupun tak sebut satu persatu untuk jenis kesalahan apa. Kerana itu, tangan hakim pun terikat untuk mentafsir. Dan keputusan adalah seperti yang apa kita lihat sekarang. Sehinggalah perlembagaan dipinda. Seterusnya, apa yang PAS dah buat semasa dalam kerajaan? Saya merujuk poster ini oleh Dewan Pemuda PAS. Anda boleh pause video ni dan baca poster ni. Apa yang saya boleh simpulkan adalah usaha daripada PAS ada, tapi tidak mencukupi. Penyelesaian isu ini adalah dengan pindaan perlembagaan dan ianya sudah pun didesak oleh gabungan NGO seperti Maksa, di mana mereka telah menghantar satu petisyen yang mengandungi syur pindaan sejak daripada tahun 2021 lagi. Dan ini adalah kenyataan daripada wakil Maksa. Malangnya, sehingga hari ini, Parlimen sama ada di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih tidak nampak penyelesaian. Kita sebagai rakyat mesti terus mendesak ahli-ahli Parlimen kita ni untuk mewakili kita dalam isu ini dan meminda perlembagaan. Sekali lagi saya nak tekankan, isu ini bukanlah isu parti.
Walaupun anda boleh nampak dengan jelas, saya pakai lencana PAS. Bagi yang tak tahu, Maksa ni adalah gabungan banyak NGO yang mewakili semua parti. Sebagai contoh, dalam tu ada NGO ABIM, iAware, Ikram, ISMA. Semua ni anda boleh cari sendiri. Ianya adalah NGO yang cenderung kepada parti mana. Adalah yang kata, isu ni PAS tunggang sebagai senjata politik je ni. Bagi saya, kata-kata sebegini adalah usaha untuk memecahkan kesatuan orang Melayu Islam supaya jika kita berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan parti politik, suara kita menjadi lemah. Sekarang bukan masanya untuk menuding jari. Jadikan keputusan kes ni sebagai wake up call. Umat Islam akan rugi banyak jika kita jadikan isu ini perbalahan politik. Kalau anda kata, apa yang kita boleh buat? Kita ni rakyat marhain je. Saya tak setuju kerana kita masih boleh berusaha untuk memberi kesedaran kepada rakyat supaya kita boleh sama-sama desak ahli parlimen kita untuk pindah perlembagaan. Teruskan usaha kita untuk pertahankan syariah. Terus istiqomah.